Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil hadil amin. وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, pertemuan mingguan kita setiap hari Jumaat yang merupakan sebaik-baik hari, yang merupakan hari yang kita disunahkan, dituntut untuk kita memperbanyakkan salawat dan salam kepada Nabi SAW. Moga-moga kuliah hadis kita pada pagi ini yang menggunakan kitab Riyadhus Salihin merupakan salah satu tanda kita mencintai, mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan kita mempelajari, membaca dan seterusnya mengamalkan hadis-hadis yang telah disampaikan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita layak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, ada jemaah cakap tak dengar suara Ustaz. Tak dengar suara? Tak dengar suara saya? Datuk dengar suara saya tak? Saya dengar. Ya je Yang seorang lain? kot. Yang lain dengar tak suara saya? Dengar Ustaz. Dengar. Dengar. Semua dengar Ustaz. Mungkin device dia. Device Ah, dia. Ustaz. Tak apa, nanti baiki balik. Device saya dah dengar. Okey, tak apa. Tak apa. Saya rasa Takut lain tu. internet dia. Okey, tak apa. Tak apa. Terima kasih kerana memberikan maklumat ya. Okey. Kita sebenarnya pada pagi ini insya-Allah kita akan menghabiskan beberapa lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab yang ke-50 berkenaan dengan al-khawfu, iaitu takut. Selepas habis ataupun selesainya tajuk bab yang ke-40 ini, kita akan terus kepada bab yang ke-54. Cuma dalam nota itu saya tersilap tulis, saya tulis bab nombor 51, iaitu keutamaan kita menangis. Jadi saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan untuk membetulkan maklumat yang ada di dalam nota yang diedarkan. Bukan bab nombor 51 tapi adalah bab nombor 54. InsyaAllah dengan rahmat dari Allah kita akan sambung nanti untuk bab ke-54, bab keutamaan menangis. Jadi kita habiskan beberapa hadis yang masih lagi berbaki pada bab yang ke-50 berkenaan dengan al-khawfu, iaitu takut. Jadi pada kuliah yang lepas kita berhenti pada hadis nombor 11 kan? Betul ke? Hadis 12 belum baca kan? Ya betul Ustaz. Nombor 12 kan kita nak masuk pada pagi ini. Okey. Maknanya kita masih lagi berbaki 5 hadis. Sebab keseluruhan hadis pada bab ke-50 ni dia ada 16. Maknanya kita tinggal hadis 12, 13, 14, 15 dan 16. Maknanya tinggal lagi berbaki 5 hadis di dalam bab yang ke-50.
Hadis yang kita akan mulakan pada pagi ini adalah hadis yang bernombor 12. Hadis nombor 12 yang berkaitan dengan Allah bertanya kepada kita tentang 4 perkara. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi saya mohon betulkan. Sebenarnya perawi ini bukan Abdullah bin Mas'ud. Saya minta tuan-tuan dan puan tolong betulkan. Sebenarnya hadis ini adalah riwayat Abu Barzakh, Nadhlah binti Ubaid al-Aslami. Siapa yang dia ada kitab, dia akan jumpa sebenarnya namanya adalah Abu Barzakh. Saya minta tolong betulkan ya, bukan Ibnu Mas'ud ni. Bukan Ibnu Mas'ud, tetapi nama sahabat ini digelar dia dengan Abu Barzakh. Ba, ra, zai, ta. Ta marbutah, ta bulat tu. Namanya digelar dengan Abu Barzakh. Ataupun nama sebenarnya adalah Nadhlah ibnu Ubaid al-Aslami. Al-Aslami. Okey, itu nama perawi sebenar. Abu Barzakh radhiyallahu anhu dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afnah." Kedua kaki seseorang hamba tidak akan dibiarkan bergerak pergi. Maknanya hadis ni dia merujukkan bahawa semua manusia dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dia tidak termasuk kumpulan manusia yang masuk syurga tanpa hisab lah. Maknanya ini selain daripada kumpulan yang masuk syurga tanpa hisab. Ini merujuk kepada manusia-manusia yang dia akan melalui sesi penghisapan amal. Apabila dia berada di hari akhirat, Allah akan tanya kepadanya yang pertama an umrihi, tentang umurnya. Ini nombor 1. Allah Ta'ala akan tanya kepadanya tentang umurnya fima afna. Bagaimana umur itu dia habiskan? Macam mana umur itu dia gunakan? Allah akan tanya. Kalau kita sudah berusia 60 tahun, Allah akan tanya bermula daripada baligh lah. Sebab daripada baligh, kita sudah jadi mukallaf. Kita sudah diberikan bebanan, sudah dikira dosa atau pahala apa yang kita buat, Allah akan tanya. Bagaimana umur-umur itu kita gunakan semasa hidup. Jadi bagaimana kita nak menjawab nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla tentang umur yang Allah beri kita pinjam, kita hidup dekat dunia ini. Yang kedua Allah akan tanya wa an ilmihi fima fa'ala fihi. Yang kedua Allah akan tanya tentang ilmu yang kita dah belajar. Lagi banyak kita belajar, lagi banyak yang patutnya kita kena beramal. Setiap hari ada kelas. Pagi, petang, malam. Kadang-kadang siapa tak terkejar kelas. Kadang-kadang kelas tu siapa tertidur pun ada. Sebab apa? Punyalah nak dapatkan pahala ikut majlis ilmu ni. Masya Allah. Satu perbuatan yang terpuji. Ada kelas tu tak berapa faham sangat. Tapi dia ikut juga. Alhamdulillah. Tahniah kepada tuan-tuan dapat pahala mengikuti majlis ilmu. Tetapi kita jangan lupa. Bukan isu kepada kita belajarnya berapa kali. Tetapi kita kena bersiap sedia. Allah Ta'ala akan tanya kepada kita tentang ilmu yang kita dah belajar. Hadis ni sebenarnya menakutkan juga kepada orang yang mengajar. Allah akan tanya. Ilmu yang kita dah ajar tu, ilmu yang kita dah belajar tu, Allah akan tanya, fa'ala fihi, apakah dia telah dia amalkan? Ini satu perkara. Kemudian Allah Ta'ala tanya wa'an malihi. Allah akan tanya tentang hartanya. Min aina tasabahu. Allah akan tanya 2. Pertama, macam mana dia dapatkan harta tu? Wa fima anfaqahu. Dan macam mana pula dia belanja.
Macam mana dia dapat dan macam mana dia belanjakan. Dua perkara. Allah Ta'ala akan audit, Allah Ta'ala akan hisab dia daripada sumber dia dari mana. Sekecil-kecilnya Allah akan hisab. Lagi banyak sumber hartanya, lagi banyak dia akan dihisab oleh Allah, dan lagi banyak soalan yang dia akan ditanya tentang hartanya, gunakan untuk apa. Allah akan tanya, semua kewajipan dah buat ke belum? Allah akan tanya. Sebab itu ada hadis yang mengatakan bahawa orang miskin dan orang fakir ni dia akan awal-awal masuk ke dalam syurga. Hadis tu bukanlah mendowngradekan, bukan merendahkan orang yang kaya, tidak. Tapi orang yang miskin, Allah nak tanya harta dia dari sumber mana. Betul tak? Kerana dia pun miskin, maka dia juga akan terlepas daripada dibelanjakan. Di situ. Bukanlah bermaksud menggalakkan orang miskin, tidak. Sebenarnya orang kaya ni dia akan lebih mulia daripada orang miskin jika dia pandai menggunakan hartanya. Kan Nabi pesan, tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima. Jadi kita sepatutnya kena bercita-cita untuk menjadi orang yang kaya, yang bertakwa. Tetapi jangan lupa, kena selalu diingati daripada hadis ini, harta tu nanti Allah akan tanya dapat daripada jalan mana, dan Allah akan tanya macam mana digunakan. Dan yang berikutnya Allah akan tanya wa an jismihi. Allah akan tanya tentang badannya. Allah akan tanya tentang kesihatannya lah. Bagaimana dia gunakan. Kesihatan dia, panca indera dia, Allah akan tanya. Tangan yang diberikan tu guna untuk apa? Mata tu diguna untuk apa? Telinga tu diguna untuk apa? Allah akan tanya segala-galanya. Tenaga sihat tu guna untuk apa? Hadis riwayat At-Tirmizi. Ini kalau minta betulkan ya, sama ada At-Tirmizi ataupun Al-Tirmizi boleh juga. Nombor hadis 2422. So daripada hadis ni kita dapat belajar apa? Ada 4 perkara Allah akan tanya. Umur ada kaitan tentang masa kita. Betul tak? Lepas tu Allah Ta'ala tanya tentang ilmu. Sebab apa? Sebab sepatutnya lagi kita tahu, lagi kita patut dekat kepada Allah. Sebab itu kita buat majlis ilmu ni, kita bukan nak berbangga-bangga. Kita bukan nak tunjuk pada orang, saya seorang yang rajin pergi majlis ilmu, tidak. Tapi majlis ilmu ni sebenarnya digunakan untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah. Jadi, moga-moga kita semua nanti terselamat. Kita boleh menjawab soalan-soalan yang Allah akan tanya kepada kita ketika mana di hari akhirat nanti. Maka kita ada kesempatan untuk kita ubah diri kita. Segala-galanya kita gunakan semata-mata cari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan tanya pada kita. Masa kita, kan, ilmu kita, harta kita dan tubuh badan kita. Jadi hadis ni sebenarnya sangat menakutkan kita, kan? Ini baru 4 soalan ni, belum tanya tanggungjawab kita sebagai anak, tanggungjawab kita sebagai suami, tanggungjawab kita sebagai isteri, tanggungjawab kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang jiran. Sebab tu nanti kita akan baca hadis yang terakhir sekali, yang di hari akhirat itu kita akan fikirkan semua urusan kita. Dekat dunia ada orang dia terlupa nak fikir jawatan dia. Jawatan dia apa? Banyak jawatan tadi. Sebagai anak, sebagai jiran, sebagai adik-beradik, sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang ada harta, macam-macam. So hadis ni sangat menakutkan kita. Kalau Allah tanya umur kita lah, Allah Ta'ala tanya umur kita saja, macam mana kita nak jawab dengan Allah, kan? Takkan kita nak berbohong dengan Allah? Nanti kita akan baca hadis berikutnya, ada satu saksi. Saksi yang sangat kuat yang akan beritahu pada kita, kita gunakan umur kita buat apa? So hadis ni sangat menakutkan kita. Tapi moga-moga dengan rahmat Allah, Allah mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Jadi hadis ni apakah pengajaran fawaid dia?
yang kita boleh ambil, yang pertama, nikmat Allah yang telah Allah beri pinjam kepada kita di dunia ini sebenarnya adalah terlalu banyak. Kalau kita nak kira memang tak mampu kita nak kira. Wa in ta'udullah wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kan Allah pesan pada kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Segala nikmat yang kamu dapat itu ia adalah dari Allah. Banyak sangat Allah bagi. Nikmat mata kita, nikmat macam-macam Allah beri. Kan moga-moga nikmat mata kita nanti kita gunakan melihat dekat Zoom tu. Kadang-kadang nampak, kadang-kadang tak nampak dia. Tengok nota tu, tengok buku, tengok Al-Quran. Kan? Moga-moga kita dapat jawab nanti dengan Allah. Telinga yang Allah bagi tu dengar untuk apa, nikmat telinga guna untuk apa, moga-moga kita gunakan telinga untuk mendengar nasihat, kita untuk mendengar peringatan, dengar orang bacakan ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya. Ya, kaki kita dan sebagainya. Oleh kerana itu, kerana nikmat Allah tu cukup banyak, Allah Ta'ala akan bertanya tentang nikmat yang telah dia limpahkan itu kepada kita. Seperti mana dalam surah Takasur kan ayat terakhir sekali, summa latuth'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya tentang nikmat-nikmat kamu yang kamu dah dapat. Sebab itu tuan-tuan, kalaulah kita nak masuk syurga Allah, nak dibalas dengan amal soleh, kita memang tak akan mampu. Sebab apa kita tak akan mampu? Sebab kalau kita nak balas amal soleh kita dengan nikmat saja, memang kita tak terbalas. Nikmat kita boleh bernafas, nikmat boleh mendengar, nikmat boleh merasa kan. Rasa pula macam-macam benda yang kita rasa. Nikmat kita boleh menghidup, nikmat kita boleh bergerak. Ya Allah, terlalu banyak nikmat Tuhan. Tapi kita kena ingat, hadis ini memberikan kita satu peringatan, memberikan kita satu amaran tentang nikmat-nikmat yang Allah beri. Ya, kita manfaatkan sama-sama. Waktu yang lapang ni manfaatkan. Kita ada orang di dah bersara, manfaatkan waktu lapang itu. Jangan membazirkan waktunya. Ya, ada wang ringgit, manfaatkan untuk dekatkan diri pada Allah. Ya, supaya nanti kalau Allah tanya duit kamu banyak, simpanan kamu duit apa, duit kamu bekerja guna untuk apa, moga-moga kita boleh jawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajaran yang kedua. Pengajaran yang kedua yang kita dapat belajar, kita dah sebut tadi secara tak langsung, seorang hamba yang dia kalau dia benar-benar beriman dia kepada Allah, beriman dia tentang nanti dia akan dihisap oleh Allah, maka dia akan gunakan nikmat itu pada jalan-jalan yang Allah redai. Seperti yang kita sebut tadi. Ya, guna pada jalan yang Allah redai. Sedangkan ia bukan milik kita pun. Ia milik Allah. Allah akan tanya macam mana guna nikmat yang diberi pinjam tu. Maka kita kena jaga dia elok-elok. Jaga dia baik-baik. Semualah nikmat, jangan rosakkan badan kita. Semua. Manfaatkan. Allah akan tanya nanti. Kan, kenapa kau rosakkan jantung kau? Kenapa kau rosakkan tubuh badan engkau? Dalam perkara-perkara yang Allah larang, jangan lupa tu. Semua tu Allah akan tanya pada kita. Yang ketiga, kita kena manfaatkan hidup kita. Manfaatkan hidup ni dengan umur Allah bagi. Semua ada Allah bagi kan. Harta yang ada untuk hidup, umur yang ada untuk hidup. Kan? Tubuh badan yang ada Allah bagi untuk hidup. Masa tu semua. Manfaatkan hidup ini untuk buat perkara-perkara yang Allah redha. Dalam masa yang sama, kita ikhlas dalam kita beramal. Yang keempat, dalam bab mencari rezeki, pengajaran dia, carilah rezeki mengikut jalan yang dibenarkan oleh syariat. Allah beri kita cari rezeki dalam pelbagai bentuk. Nak berniaga boleh, nak makan gaji pun boleh. Ikutlah selagi mana Allah Ta'ala benarkan. Memang Allah Ta'ala galak pun kita bekerja. Memang Allah Ta'ala sebut hatta dalam surah Al-Mulk kan Allah kata famshu fi manakibiha. Kamu berlarilah, kamu pergilah mana-mana serantau ceruk dunia mana-mana pun kamu cari rezeki Allah. Begitu juga dalam surah Al-Jumu'ah Allah Ta'ala kata kan cari. Cuma
pastikan jalan yang kita cari itu benar-benar yang halal. Jangan halal. Walaupun sedikit, tapi biar dia halal. Walaupun kita tak kaya, tetapi kita dengan jalan yang halal. Ya. Kemudian, harta yang ada itu pula, pastikan dibelanjakan untuk kebaikan. Jangan belanja harta itu untuk dapat kemurkaan Allah. Jangan belanja harta itu untuk cari dosa. Jangan. Manfaatkan untuk dapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memelihara anggota tubuh badan daripada perkara-perkara yang Allah haramkan. Ini telah pun kita sebutkan. Ya, ingat segala panca indera kita ini dia boleh bawa kepada pahala, dia boleh bawa kepada dosa. So kita manfaatkan. Tangan kita boleh menaip, kita menaip. Tangan kita boleh menyebarkan maklumat ilmu, kita sebarkan pada orang. Manfaatkan. Kerana dia pasti ada kebaikan dia. Yang keenam, kita hendaklah mencari ilmu yang bermanfaat. Bayangkan, kalau ilmu yang bermanfaat tu pun Allah tanya, apatah lagi ilmu yang tak bermanfaat. Cari ilmu yang bermanfaat, kemudian kita kena amalkan. Minta bantuan dari Allah untuk amalkan ilmu yang telah kita belajar. Amalkan. Dia ilmu ni, pertama nak dapat dia nak berkat, nak masuk ke dalam jiwa sanubari, nak letak di minda, maka kita kena ikhlas. Lepas tu, lepas kita belajar, kita mesti minta pada Allah supaya Allah Ta'ala tolong kita untuk kita amalkan segala ilmu yang telah kita belajar. Minta pada Allah. Sebab itu doa Nabi SAW setiap pagi, Nabi kan dia doa apa pada Allah? Dia minta 3 perkara tu. Pagi-pagi Nabi dah minta dah. Nabi kata Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Nabi kata, ya Allah, Engkau kurniakanlah kepada aku ilmu yang bermanfaat. Kenapa Nabi minta ilmu manfaat? Kita ni nak cari majlis ilmu ni, kat mana-mana kita boleh jumpa. Kan? Sekarang ni sangat senang. Duduk kat rumah pun boleh cari majlis ilmu. Cuma tidak semua ilmu tu bagi manfaat kepada kita. Lepas tu kita minta pada Allah bukan ilmu yang banyak, tapi ilmu tu biar dia bermanfaat. Kemudian kita Nabi minta kepada Allah warizqan tayyiba, rezeki yang baik. Nabi tak minta banyak, Nabi minta tapi kalau dapat banyak pun kita boleh minta banyak. Tapi minta pada Allah kalau banyak, sandarkan biarlah banyak yang tayyiba, yang baik. Kemudian Nabi minta kepada Allah wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Doa yang kita boleh amalkan untuk minta Allah Ta'ala tolong kita buat ibadat, kita doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadati. Kita belajar tentang orang bersyukur, nak jadi orang bersyukur, minta kepada Allah bantu untuk jadi orang yang bersyukur. Paling mudah doa dia bahasa Melayu. Doa, Ya Allah, Ya Rahman. Minta pada Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Minta pada Allah, Ya Allah, aku dah belajar pagi tadi tajuk sekian-sekian, kan? Engkau berilah aku bantuan, Ya Allah. Beri aku pertolongan, Ya Allah. Untuk aku amalkan apa yang aku dah belajar, Ya Allah. Minta pada Allah, moga-moga Allah beri kita kekuatan untuk kita mengamalkan apa yang kita belajar. Inilah pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil pada hadis yang ke-12. Moga-moga kita dapat bertemu dengan Allah, kita boleh jawab semua soalan ini dengan baik, dengan kita mengamalkan 6 pengajaran yang telah pun kita sebutkan sebentar tadi. Jadi kita lanjutkan dengan hadis nombor 13. Hadis nombor 13 ni, nombor 13 ni kita boleh letakkan tajuk dia, bumi yang kita pijak menjadi saksi nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hadis ni memang tepat yang Al-Imam An-Nawawi letakkan di dalam bab takut. Kalau kita amati hadis ni, memang kita tak boleh lari dah lah dengan Allah Azza wa Jalla. Kerana salah satu yang jadi saksi kepada Allah adalah bumi. Kita baca dulu hadis ni.
Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayat. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membaca ayat ini. Ayat ini maknanya ayat yang keempat dalam surah Zalzalah yang Allah mengatakan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan khabar beritanya. Akhbaraha ni mengkhabarkan beritanya. Jadi kata Abu Hurairah, suatu hari Nabi baca ayat nombor 4 ni. Ayat yang bermaksud pada hari kiamat itu, bumi ni dia akan cerita pada Allah segala cerita. Lalu Nabi SAW dia bertanya kepada para sahabat, atadruna ma akhbaraha? Kamu semua tahu tak apakah berita-berita, khabar-khabar yang akan diberitahu oleh bumi ini kepada Allah? Para sahabat ni sebagai adab dia, kalau mereka tak tahu, mereka kata apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya sahaja yang lebih mengetahui apa khabar yang bumi itu akan cerita. Maka Nabi SAW bersabda. Nabi kata, فَإِنَّ أَخْبَرَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا. Nabi bagi tahu berita, khabar yang akan disampaikan oleh bumi itu, dia akan menjadi saksi ke atas setiap hamba yang lelaki dan hamba yang perempuan dengan amalan-amalan yang pernah mereka lakukan di atas permukaannya. So daripada hadis ni baru kita tahu, bumi itu nanti dia akan cerita kepada Allah tentang apa amal hamba-hamba tu buat ketika mana mereka hidup di atas bumi itu. Dia kata apa kepada Allah? Dia kata, amil takadha wa kadha fi yawma kadha fi yawmi kadha wa kadha. Dia kata apa? Ni bumi dicakap pada Allah Azza wa Jalla. Macam manalah kita nak hadap dengan Allah nanti. Bumi tu kata apa? Dia tu lelaki dan perempuan tu lah, dia akan cakap. Dia ni, ya Allah, telah buat amal ini sekian pada hari sekian dan sekian. Kalau kita tengok hadis ni, kan, bumi ni akan cerita pada Allah. Siapa yang ingat 20 tahun dulu ia pernah buat apa? Pada tarikh spesifik. Siapa ingat pada 20 tahun dulu, pada tanggal sekian dan sekian, dia buat apa? Kita mungkin dah lupa, kita tak ingat. Kan, kita bukan jenis manusia yang menulis tiap-tiap hari buat apa. Tetapi bumi ini, dia akan beritahu nanti kepada Allah. Si fulan ni ya Allah, pada tarikh sekian-sekian kan, pada tempat sekian-sekian kan, dia buat begini dan begitu. Ya Allah, si fulanah ini ya Allah, pada tarikh sekian-sekian kan, dia buat ini dan dia buat itu. Macam manalah nanti kita nak hadap Allah Azza wa Jalla. Kan? Kita nak jawab apa pada Allah? Kalau kita nak menipu dalam bab yang hadis kita baca tadi, kita kata, ya Allah, aku ni dapat rezeki sekian-sekian, aku ni buat sekian-sekian. Bumi akan jawab pada Allah. Hadis ni, secara tak langsung, dia beri kita dua sudut perasaan. Yang pertama memang menakutkanlah. Sebab tu Al-Imam Nawawi, dia letak hadis ni buat takut. Takut kat mana? Takutlah dosa yang kita dah buat, yang aib kita tak ada siapa yang tahu. Betul kan? Kita simpan aib kita. Tak ada siapa pun tahu. Tak apa. Memang itu disunahkan kita simpan. Tetapi kita tidak boleh lari daripada disaksikan oleh bumi. Kan? Tidak ada bumi yang kita tidak pijak, dia bukan bumi Tuhan. Kita ingat kita pergi berjuta-juta batu jauhnya luar daripada Malaysia,
Bumi tak tahu. Bumi dia tahu. Jangan beritahu pada Allah. Dalam erti kata lain, hadis ni dia menggembirakan kita. Menggembirakan kita sudut apa? Bayangkan, dekat mana-mana saja kita pergi, kita buat kebaikan, bumi akan jadi saksi pada Allah. Sebab tu kita tak berceritalah dekat orang. Walaupun orang tak tahu, tak apa. Walaupun orang tak tahu kita buat sekian-sekian amal, tak apa. Kan? Kita balik kampung, kita buat kebaikan. Dalam perjalanan kita musafir, kita buat kebaikan. Buat je kebaikan. Jangan bimbang. Kerana bumi itu dia akan bagi tahu kepada Allah. Dia buat apa sekian dan sekian. Jadi hadis ni dia berikan dua sudut. Sudut yang menakutkan tentang dosa yang kita buat. Dalam masa yang sama menggembirakan kita dari sudut. Mengajak kita kepada apa? Buatlah kebaikan di mana saja kamu berada. Lepas tu Nabi tutup dengan hadis ini. Nabi kata, fahadhihi akhbaruha. Nabi kata, inilah sebenar-benarnya yang ayat 4 tadi bermaksud. Ini Nabi kata, inilah khabar-khabar yang akan dikeluarkan oleh bumi. Hadis riwayat Al-Imamu Tirmizi. Jadi pengajaran hadis ni yang boleh kita ambil untuk bekal kita lepas habis kelas hadis ni, kuliah hadis ni. Yang pertama, kita dapat belajar di sini, sebaik-baik penafsir kitab Allah adalah hadis Nabi SAW. Maksud dia apa? Kan tadi ini kan ayat Quran, ayat 4, yauma idzin tuhaddisu akhbaruha. Bumi itu menceritakan tentang khabar-khabarnya. Ini ayat Quran. Ini terjemahan ayat Quran kan? Okey. Tapi mungkin kita tak tahu maksud bumi cerita khabarnya apa. Jadi salah satu cara nak tahu ayat ni maksud apa, maka Nabi SAW itu melalui hadis dia, Nabi lah yang akan menjadi penafsir kepada kitab Allah. Maksud dia, ayat Quran ayat 4 Al-Zalzalah tadi telah ditafsirkan, telah dihuraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu salah satu metodologi untuk mentafsirkan mana-mana ayat-ayat Al-Quranul Karim, yang kedua, kita kena rujuk hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi ini adalah manusia yang Allah beri wahyu kepada dia, dialah di antara pentafsir yang akan menjelaskan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Yang kedua yang kita dapat belajar berdasarkan hadis ini, kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat ketaatan. Kita juga diperintah oleh Allah untuk menjauhi kemaksiatan. Seperti yang kita sebut sebentar tadi, hadis ini dia boleh memberikan kita dua sudut dua sudut. Sudut yang pertama, hadis ini dia menakutkan kita kerana dia akan cerita semua benda yang kita pernah buat. Jadi dia beri pengajaran kepada kita, teladan dia, jauhi maksiat, jangan buat dosa pada Tuhan. Satu sudut lain, hadis ini dia menggembirakan kita kerana dia akan cerita pada Allah apa saja kebaikan yang kita dah buat, maka ia membawa teladan kepada kita, memberi kita semangat untuk kita membuat ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nombor 3, hadis ini sebenarnya secara tak langsung dia menunjukkan kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah yang mana kita tak sangka bumi yang kita pijak ini dia boleh bercakap, dia boleh berbicara, dia boleh bertutur nanti. Di sini kita belajar Allah Ta'ala ni dia boleh cipta apa saja yang kita rasa mustahil, tapi bagi Allah tidak mustahil. Allah Ta'ala boleh jadikan apa saja daripada makhluk ciptaannya boleh berkata-kata. Tuan-tuan. Contohnya, di mana bumi memberi saksi tentang kebaikan dan keburukan yang ada di permukaannya. Kalau kita tak percaya, kalau kita tak beriman, tak apa. Nanti di hari akhirat kita jangan menyesal. Ya, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, moga-moga kita dapat manfaat. Baik, yang keempat. Yang keempat,
Para ulama hadis, mereka mengambil daripada hadis ini, dia punya pengajaran dia apa? Allah menjadikan pendengaran, okey, penglihatan, okey, kulit, kulit, kedua tangan dan bumi sebagai apa? Sebagai saksi kepada hamba-hambanya. Ini ada banyak dalil lah. Banyak dalil. Antaranya adalah bumi. Siapa yang pernah mengikuti tajuk Alam Barzah, tuan-tuan cari banyak ayat Quran yang kata kedua tangan menjadi yang bercakap menjadi saksi. Ini macam surah Yasin lah. Al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim. Semua akan jadi saksi. Banyak dalam ayat Quran menyebutkan anggota badan kita ini, macam telinga kita, pendengaran kita, kulit-kulit badan kita, macam suratul Fussilat, Allah menyebutkan menjadi saksi nanti di hari akhirat. Kita nak lari ke mana nanti jumpa Allah? Kan? Kita boleh lari daripada manusia. Kita boleh tipu manusia. Kita boleh tutup daripada manusia. Tetapi kita tak boleh lari daripada tangan yang saksikan. Kaki jadi saksi, tangan berkata-kata, bumi berkata kepada Allah dan sebagainya. So moga-moga hadis-hadis ini, moga-moga hadis ini menambahkan kita perasaan takut untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya minta sekejap ya sebab ada mungkin minta maaf tuan-tuan puan ya, ada apa. Baik, kita teruskan tuan-tuan puan. So moga-moga hadis yang ke-13 ni dapat menambahkan perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu nikmat ya tuan-tuan puan ya, satu nikmat Allah bagi pada kita kalau kita ada perasaan takut. Nikmat. Siapa yang pernah mempelajari suratul Rahman, kita dah pernah belajar surah Rahman, kan? Satu nikmat yang Allah bagi kalau ada perasaan takut. Perasaan takut inilah sebenarnya yang menyebabkan kita jadi baik. Perasaan takut nak fikir, nak jumpa dengan Allah Ta'ala, nanti nak jawab apa tadi itulah. Ia akan push diri kita supaya kita akan jadi lagi rajin, lagi kuat ibadat, akan menjadikan kita rasa macam aku memang duit ni kena belanjalah untuk kebaikan. Dalam masa yang sama, dia akan cegah diri kita untuk stopkan diri kita supaya melakukan keburukan. Pergi ke mana-mana, orang mungkin tak kenal kita kan sebab kita orang asing, betul tak? Tapi kita teringat hadis ni. Teringat surah Zalzalah ayat keempat ni. Tak jadi kita. Jadi moga-moga kita semua Allah Ta'ala berikan keberkatan. Allah tanamkan perasaan takut itu sentiasa berada dalam diri kita. Hadis yang ke-14 yang kita nak belajar pada pagi ini, nombor 14 ni, adalah hadis yang berkaitan dengan malaikat yang meniup sangkakala. Ni tajuk ni saya letakkan, jadi kalau tuan-tuan ada kitab hadis, tuan-tuan boleh tulis. Tuan-tuan nak tulis di bahagian tepi tu, nak tulis tajuk apa. Baik, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terus pergi pada terjemahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana aku mampu untuk aku hidup secara bersenang-senang. Maknanya Nabi kata, Nabi beritahu kepada para sahabat, Nabi kata, macam manalah aku boleh duduk, macam manalah aku boleh bersantai. Maksudnya Nabi mengatakan, aku tak boleh nak hidup secara santai-santai. Maknanya Nabi nak kata dia tak boleh hidup dalam keadaan relax lah, biarkan je lah, jangan fikir apa-apa. Tak. Maksudnya Nabi menyebabkan Nabi ni dia tak diam duduk. Dia tak diam duduk, dia tak selesa kalau dia duduk fikir. Maknanya Nabi kata, aku macam manalah aku boleh duduk bersenang-senang, dia kata sedangkan
Dia kata sahibul qarni. Dia kata sedangkan peniup sangkakala tu telah meletakkan sangkakala ke dalam mulutnya. Okey, kalau tuan-tuan nak tambah, tolong letakkan maklumat. Sangkakala ni sebenarnya dia adalah, maksud dia sebenarnya sangkakala ni, kalau kita tengok dalam hadis maksud al-qarnu kan. Al-qarnu ni sebenarnya maksudnya adalah tanduk. Dia adalah satu tanduk yang akan ditiup oleh malaikat Israfil tu. Tak apalah, kita sebut sebagai bunyi sangkakala tu. Jadi ada malaikat, kata Nabi, yang dia ni sejak Allah Ta'ala tugaskan dia meniup sangkakala, dia telah siap sedia letakkan tanduk tu untuk ditiup. Itu Nabi kata. Lepas tu Nabi kata, yang mana malaikat tadi tu, peniup sangkakala tadi tu, dia angkat kepala dia, wa hanal jabhatahu wa asgha sam'ahu, dia memusatkan pendengaran dia, yantaziru an yu'mara an yunfakha, sambil dia menunggu perintah untuk dia meniup. Maksudnya malaikat Israfil ni, yang tugas dia meniup sangkakala ni, dia dah ready dah. Sejak mula-mula Allah Ta'ala tugaskan dia meniup sangkakala, dia dah bersiap sedia letakkan satu tanduk tu kan ke dalam untuk dia ditiup tu, sambil kepalanya tengok ke arah arash. Lepas tu dia fokus. Kalau kita baca hadis lain, matanya tak pernah berkelip. Dia macam dia tunggu. Dia tunggu bila Allah nak perintahkan supaya tiup sangkakala supaya kiamat ni berlaku. Dia dah ready dah. Maknanya kata Nabi SAW, Nabi kata sebabkan aku fikir tentang malaikat tu, kata Nabi, menyebabkan aku ni tak boleh biarkan hidup aku ni nak hidup happy good lucky. Maksudnya aku tak boleh nak hidup macam sebab tu Nabi ni kerja dia apa? Dakwah. Siang kerjanya tugas dia dakwah, malam ibadat, buat semua kebaikan. Sebab apa? Sebab Nabi kenal. Nabi tahu hakikat sebenarnya akhirat tu macam mana. Maka Nabi kenalkan kepada kita tentang malaikat yang dah bersedia. Bila-bila saja dia tunggu Allah perintahkan tiup sangkakala. Lepas tu para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, kaifa naqulu ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, apakah yang harus kami ucapkan? Nak mendengar cerita tentang malaikat tadi tu, Nabi kata apa? Kamu katakanlah hasbunallahu wa ni'mal wakil wa tawakkalna 'ala Allahi rabbina. Cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik tempat kami bergantung, serta kami hanya berserah kepada Allah. Hadis riwayat Al-Imamu Tirmizi. Okey. Kita tengok pengajaran hadis ni. Hadis ni apa yang kita dapat belajar? Hadis ni dapat kita belajar di antara tugas malaikat adalah meniup sangkakala. Okey, tuan-tuan tulis malaikat di sini ijma' para ulama, seperti mana kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Al-Hulaimi mengatakan malaikat itu adalah Israfil. Ibn Kathir pun kata dia adalah Israfil. Dan kita dapat belajar rupa-rupanya dalam banyak-banyak malaikat ada yang kerjanya meniup sangkakala. Sangkakala ni Al-Qarn tu sebenarnya dia adalah tanduk. Tanduk daripada apa? Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi kalau dia tiup, makhluk di langit dengan makhluk di bumi akan dengar. Tuan bayangkan. Macam mana kalau ditiup, keluar satu tiup, satu dunia boleh dengar, makhluk kat langit-langit boleh dengar. Agak-agak macam mana suaranya, bunyi sangkakala tu. Cuba kita bayangkan. Bukan sekadar dengar. Lepas dengar je, mati semua makhluk. Lepas mati semua makhluk, berlakulah bumi ni akan digoncangkan, langit-langit ni akan terbelah, bintang-bintang ini jatuh berguguran. Air laut ni tidak ada sedikit setitis pun yang tidak akan dipanaskan oleh Allah. Itu kena belajar tentang macam mana permulaan kiamat itu berlaku. Tetapi dia tidak akan berlaku melainkan ditiup sangkakala. Jadi malaikat yang tugas dia besar ni, Israfil ni, di antara malaikat yang
top, malaikat yang top. Dia malaikat yang top macam Jibril, Israfil, Mikail. Tu di antara malaikat-malaikat yang besar, termasuk malaikat pemegang arash. Macam Israfil ni dia bersiap sedia dah. Dia tak nak dia pejam mata tu ataupun di tengah lalai Tuhan kata tiup, dia sedang tertidur ke? Tak. Dia sudah bersiap sedia daripada dulu. Yang kedua, kita dapat belajar malaikat dia tidak akan buat sesuatu melainkan di atas perintah Allah. Malaikat macam malaikat Allah Ta'ala tugaskan dia meniup sangkakala, dia akan meniup sangkakala. Oleh kerana itu, dia sentiasa menumpukan pendengarannya seraya menunggu perintah Allah. Kita dapat belajar tadi. Malaikat ni dia memang macam tu. Sebab tu sangat bagus kalau dapat belajar tentang malaikat. Kita akan dapat rasa kebesaran Allah Ta'ala tu. Ingat tak kita belajar bab takut mula-mula hadis pertama pasal malaikat yang ada dekat mana? Ingat lagi tak hadis pertama? Yang kita belajar dulu, hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, ada malaikat yang datang berada dalam rahim ibu ketika mengandung kan. Kalau kita belajar maklumat tu, kita rasa lagi ada perasaan dan kita dapat, hebatnya Allah Ta'ala ni, besarnya kerajaan Allah Ta'ala ni. Termasuklah malaikat Israfil. Baik, yang ketiga, kita diperintahkan oleh Allah untuk minta pertolongan kepada Allah semata-mata dan berlindung kepada Allah. Dalam masa sama kita kena bersegera melakukan amal soleh. Okay, pengajaran ketiga ni dia ada kaitkan dengan yang para sahabat tadi. Apabila didengar cerita malaikat tadi tu, mereka merasa macam takutnya. Lepas tu mereka rasa macam kena buat amal ni kan, sebab Nabi cakap kan dia tak bersenang-senang. Maksud Nabi kata aku dah tak boleh hidup relax dah. Nabi kata dia tak boleh tak buat apa, dia kena je buat. Sebab tu orang mukmin ni dia sentiasa dalam kesibukan. Memang kalau orang selalu sibuk ni, sebenarnya dialah orang mukmin. Orang mukmin dekat dunia dia memang kena sibuk. Kalau dia tak nak sibuk, tunggu dia masuk syurga. Kalau kita ambil dalam surah Al-Nashrah kan, Allah Ta'ala kata apa? فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Apabila engkau telah selesai suatu urusan, kau buat ibadat yang lain. Begitulah kehidupan orang mukmin. Lepas satu perkara, lepas satu perkara. Lepas habis majlis ilmu pula lah tolong buat ni pula. Lepas habis ni buatlah satu-satu. Buat. Sebab tu Nabi tak bersenang-senang. Jadi, menunjukkan bahawa Nabi ni orang yang sentiasa mengisikan hidupnya dengan amal. Jadi kita nak buat amal tu, kita minta tolong Allah. Kita nak jauh daripada keburukan, daripada berlaku di depan kiamat kita dalam keburukan, kita minta perlindungan kepada Allah dan cepat-cepat kita buat amal soleh. Dan di sini juga kita belajar, sesiapa yang merasa keberatan terhadap sesuatu perkara, lalu dia boleh menggunakan doa ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa tawakkalna 'alallahi rabbina. Dia boleh gunakan doa ini untuk doa tawakal. Ini doa dalam hadis Nabi SAW. InsyaAllah, kalau tuan-tuan nak belajar doa, salah satu sumber daripada Al-Quran, kita juga boleh belajar daripada hadis-hadis Nabi. Ini di antara doa yang ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kita dalam keadaan ketakutan ke, kita nak lindung daripada suatu benda yang buruk ke, kita boleh amalkan doa ini. Seperti mana yang ada pada pengajaran yang keempat. Baik, kita lanjutkan dengan hadis yang ke-15. Tinggal lagi 2 hadis. Okey. Tinggal lagi 2 hadis yang kita nak habiskan dalam bab takut ini. Hadis nombor 15. Okey, hadis nombor 15. Hadis ni kenapa Al-Imam An-Nawawi letak lepas hadis 14? Hadis 14 tadi tu kan hadis yang menunjukkan bahawasanya kiamat ni dia boleh berlaku bila-bila je. Tunggu masa saja. Tunggu perintah Allah saja. Malaikat tu dah siap sedia dah. Jadi hadis 15 ni dia ada kaitan dengan 14. Kita baca hadis dia. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan kita dapat selawat dan salam kepada Nabi kan. Sekurang-kurangnya hari Jumaat ni kan, dengan kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mesti sebut
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi secara tak langsung kita telah bersolawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa adlaja." Sesiapa yang dia merasa takut kepada sesuatu. Wa man adlaja, Nabi kata, maka sesiapa yang takut kepada sesuatu, okey, man khafa takut, adlaja, maka dia kena bertindak segera. Nabi kata, man khafa, siapa yang takut kepada sesuatu, adlaja, maka dia harus berangkat lebih awal. Maksudnya dia kena bertindak segera. Waman adlaja, dan siapa yang bertindak dengan segera, kan, balagha manzila, nescaya dia akan sampai kepada tempat yang dia tuju. Faham tak maksud dia? Maksudnya hadis ni, dia sebenarnya hadis ni, dia Nabi nak kata kalau kita takut kepada sesuatu, kita nak selamatkan diri pada sesuatu, kita pergilah tempat yang selamat. Jadi kita kena bergerak cepat. Musuh nak datang ni, kita kena pergi tempat yang selamat. Maka siapa yang cepat-cepat dia pergi, cepatlah dia sampai kepada tempat tujuan tu. Jadi kalau kita kaitkan dengan amal soleh, kalau kita belajar bab takut tadi, malaikat ni pun bersiap sedia saja, maka kita kena segera bertindak. Jangan tangguh-tangguh. Tak mau nanti-nanti dah. Jangan. Kita ada peluang, depan mata kita buat kebaikan, kita manfaatkan. Okay? Bersegera. Kalau kita segera, kita dapatlah tercapai apa yang kita takutkan tadi. Contohnya kalau kita takut nak mendapat kemurkaan Allah. Jadi kita buat sesuatu yang menyebabkan Allah suka pada kita. Okay. Lepas tu Nabi SAW bersabda lagi. Ala, Nabi kata, ketahuilah kamu semua. Inna sil'atallahi ghaliyatun. Ala inna sil'atallahil jannah. Nabi kata, ketahuilah. Barang dagangan Allah subhanahu wa ta'ala ini, ketahuilah barang dagangan Allah itu sangat mahal. Di sini kalau saya minta tuan-tuan tulis. Sangat mahal dekat sini, saya minta tuan-tuan tukar tambah perkataan syurga kat sini. Sebab dalam hadis ni Nabi sebut al-jannatu. Sangat mahal kat sini, yang kedua ni tulis kat sini adalah syurga. Mula-mula Nabi kata, ketahuilah barang dagangan Allah, Allah ada menjual sesuatu tau. Maksudnya barang dagangan Allah, Allah ada tukar sesuatu dengan manusia ni. Allah Ta'ala kata sangat bernilai, kata Nabi SAW. Sangat mahal. Kalau Allah nak tukar sesuatu dengan hamba dia, sangat mahal benda tu. Lepas tu Nabi kata yang mahal itu, Nabi kata dia adalah syurga. Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Okay, saya minta tuan-tuan catat satu ayat Quran yang ayat ni menunjukkan bahawasanya kita dengan Allah ni memang saling berniaga. Kita dengan Allah ni sebenarnya konsep dia, kita menjual, Allah membeli. Tapi Allah bayar dekat kita tu, ya Allah nak tukar yang kita jual tu, dia sangat mahal. Ini sebenarnya sebagai pemisalan untuk bagi orang faham. Okey, saya tuan-tuan ambil, tulis ayat surah Taubah. Surah At-Taubah ayat 111. Tulis surah Taubah ayat 111. Tuan-tuan akan menjumpai ayat itu. Allah Ta'ala mengatakan, Innallaha hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah membeli daripada orang yang beriman diri dia dan harta-harta mereka dengan menukar kepada mereka itu adalah syurga. Kita ni sebenarnya menjual kepada Allah dalam arti kata kita buat amal pada Allah, buat kebaikan. Kebaikan tadi Allah beli daripada kita
Nak menunjukkan Allah tukar amal kita buat itu, Allah tukar dengan nilai yang sangat mahal berdasarkan hadis ni. Kalau ayat Quran, Allah terus sebut, kami membeli dari jiwa orang mukmin itu harta dia dengan syurga. Kita berdagang dengan Allah sebenarnya. Berdagang dengan Allah. Nak Allah Ta'ala nak berikan permisalan kepada kita tentang kita ni buat amal, kita tak rugi tau. Letih je aku buat amal. Tak, sebenarnya kita berniaga dengan Allah. Allah tukar nanti dengan syurga seperti mana ayat 111 surah Taubah surah nombor 9. Begitu juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pengajaran hadis ni apa? Kita dapat belajar. Pertama, kewajipan untuk kita memberikan perhatian kepada ketaatan. Dan kita kena cepat-cepat menyelamatkan diri kita daripada ketakutan, yang ketakutan itu hasil daripada perbuatan maksiat yang kita lakukan. Jadi kena selamatkan diri kita daripada perbuatan maksiat. Okay, cepat-cepat kita buat kebaikan. Cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah. Yang kedua, sesiapa yang lalai bertaubat, maka sebenarnya dia tak kenal diri dia sebenarnya. Dan juga dia tidak kenal pasal akhirat dia. Maknanya kata para ulama, sepatutnya manusia ni dia kena sedar diri. Dia kena tahu hakikat diri dia. Kita kan manusia lemah. Kan banyak kesalahan kita, dosa kita dengan Allah. Maka kita kena segera bertaubat. Jangan tangguh-tangguh, jangan lalai. Begitu juga kalau kita kenal akhirat, kita akan banyak bertaubat pada Allah. Sebab kita manusia yang banyak buat kesalahan kepada Allah. Kan? Sehingga dia kata, kita melihat dia terperangkap dalam kemaksiatan, kebingungan dan kehinaan. Maknanya yang kedua ni para ulama mengatakan bahawa kalau dia tak sedar tentang hakikat diri dia itu sebenar-benarnya, dia tak sedar tentang hakikat akhirat itu sebenarnya, kita akan melihat orang itu sentiasa berada dalam kemaksiatan, dia tak tahu hala tuju dia nak ke mana hidup dia. Jadi moga-moga kita yang ada perasaan takut ini, maka kita akan bersegera untuk bertaubat. Apabila kita segera bertaubat, kita dapatlah kepada tujuan kita bertaubat itu, dapat pengampunan dan sebagainya. Jadi taubat kita itu nanti Allah akan tukar kita dengan apa? Allah akan tukar kita dengan pengampunan, Allah menukar kita dengan syurga. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita habiskan hadis yang terakhir sekali, hadis nombor 16 pada pagi ini. Hadis 16 inilah yang telah saya sebutkan tadi, yang kita cerita tentang bumi jadi saksi. Mari kita hayati hadis ini sebaik yang mungkin. Moga-moga kita sentiasa berada di dalam ketakutan kepada Allah yang menyebabkan kita akan banyak buat kebaikan. Kita akan cegah diri kita daripada melakukan sebarang kemaksiatan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku dengar sendiri, kata Aisyah, Nabi SAW bersabda, yang bermaksud manusia dia akan dihimpunkan pada hari kiamat dalam keadaan dia berkaki ayam. Berkaki ayam ni maksudnya dia tidak berkasut. Ini ciri yang pertama. Kedua, dalam keadaan uratan. Dalam keadaan dia tidak berpakaian. Tidak berpakaian. Yang ketiga adalah ghuzlan. Dia tidak berkhatan. Tiga perkara ni kan macam kita mula-mula dulu lahir dekat muka bumi. Kan kita dulu lahir daripada perut ibu kita kan, kita tidak berkasut, dalam keadaan kita tidak berpakaian, dan dalam keadaan kita tidak berkhatan. Maknanya hadis ni Allah nak bagi tahu nanti di akhirat kita dibangkitkan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah macam kita mula-mula dulu. Lepas tu Aisyah, sebab Aisyah kan dia perempuan kan. Aisyah radhiyallahu anha dia perempuan.
Jadi didengar istilah bertelanjang, tidak berpakaian ni, perkataan ni dia jadi macam malu. Jadi dia pelik lah. Dia tanya, "Ya Rasulullah," dia kata, kaum lelaki dan perempuan kan ada masa tu sama-sama. Waktu hari perhimpunan. Yang mereka kan boleh tengok di antara satu sama lain. Aisyah tanya. Lepas tu Nabi jawab apa? Nabi kata, "Ya Aisyah tu." Nabi kata, "Wahai Aisyah. Al-amru asyaddu min ayyuhimmahum dhalika." Nabi kata, "Aisyah, urusan saat itu sangat serius sehingga mereka tak peduli dah keadaan orang lain dah." Ha. Dalam riwayat lain, dalam lafaz lain, Nabi kata, urusan pada hari itu lebih dahsyat. Nah, asyaddu, lebih dahsyat daripada melihat seseorang yang lain. Maknanya, kalau ada orang sebelah kita, kita lihat dia tidak berpakaian, kita dah takkan peduli dah. Dia takkan peduli dah orang lain dah. Sampaikan dia dah tak peduli untuk melihat orang lain dah. Kenapa kata Nabi? Kerana ketika itu masing-masing duk sibuk tentang amal, tentang dosa. Macam mana nak selamatkan diri ni? Ya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ni juga sebenarnya mentafsirkan ayat yang ingat tak? Ayat yang kita pernah kongsi mula-mula dulu. Kalau tuan-tuan minta buka muka surat nombor 3. Saya minta tuan-tuan buka muka surat nombor 3. Tengok muka surat nombor 3. Sekejap ya, tengok muka surat nombor 3 dulu untuk kita kuatkan hadis ni. Tuan-tuan ingat tak ayat muka surat nombor 3 ni? Ayat surah Abasa. Minta sekejap buka muka surat nombor 3. Tengok surah Abasa ayat 80 hingga ayat 34 sampai 37. Mesti ingat kita baca mula-mula dulu kelas pertama dulu. Ayat ni. Ya, kan? Yang kita baca yang Tuhan Allah Ta'ala bagi tahu. Pada hari itu manusia lari daripada saudaranya. Dia lari daripada ummihi wa abih, daripada ibu dan bapanya. Dia lari daripada wa sahibatihi wa bani, dia lari daripada isteri dan anak-anaknya. Kan? Inilah ayat Quran. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang daripada mereka pada hari itu mempunyai urusan yang akan menyibukkan dia. Dia dah tak peduli dah. Dia tak pedulilah ayah ke, emak ke, anak ke, isteri ke, adik-beradik ke, siapa-siapa ke, dia dah tak peduli dah. Yang dia peduli siapa? Yang dia peduli adalah diri sendiri. Sebab itu kalau kita faham ayat ni dengan hadis tadi, kita janganlah mengharapkan orang lain yang akan tolong kita. Jangan. Kita kena harapkan diri kita sendiri sebenarnya yang akan tolong diri kita sendiri. Ya, kerana pada hari itu tak ada siapa boleh tolong kita. Tak ada. Kan? Yang kita tak pernah berpisah dengan isteri, yang kita banyak berkorban hidup kita semata-mata kerana anak-anak, tapi anak-anak akan tinggalkan kita. Bayangkan, pasangan akan tinggalkan kita. Sebab tu dekat dunia ni jangan lupa akhirat dia. Anak-anak juga, tapi jangan lupa urusan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, sebab tu janganlah kita disibukkan dengan keluarga kita sampai kita terlupa untuk fikir akhirat kita. Jangan. Kan hidup dunia ni sebentar saja. Nak hidup lama tu nanti di hari akhirat. Cukup kita bagi waktu yang cukuplah. Untuk anak waktu yang wajib cukup. Yang lain tu untuk apa? Untuk kita amal, buat kebaikan. Kerana ayat dia beritahu anak tu akan tinggalkan kita. Dia akan fikir urusan dia. Berdasarkan hadis yang kita baca tadi, moga-moga kita semua dapat manfaat. Jadi kita patah balik kepada muka surat nombor 22. Okay, last sekali. Okay, kita pergi kepada pengajaran hadis. Apa yang dapat kita belajar pada pagi ini berdasarkan hadis yang ke-16 tadi. Nombor 1, kita dapat belajar di sini. Allah ajar kepada kita pengajaran dia, manusia di hari akhirat. Dia tidak akan disibukkan dengan perkara yang lain.
Dia tak ada sibuk dah fikir anak dia, fikir suami dia, fikir isteri dia. Tak ada dah. Tetapi pada ketika itu dia akan disibukkan oleh penghisapan amal. Dia akan disibukkan dengan amal perbuatannya. Sebab tu hati-hati. Anak-anak kita tu adalah fitnah kita. Isteri kita fitnah kita, suami tu fitnah kita. Dunia ni adalah fitnah kita, ingat. Anak tu ujian, isteri tu ujian, suami tu ujian, kawan-kawan kita, semua tu adalah ujian pada kita. Kalau kita tidak pandai manfaatkan, takut-takut nanti kita akan menyesal di hari akhirat. Jangan kita dilalaikan. Ya? Jadi di hari akhirat kita dah tak sempat nak fikir dah pasal benda lain, kita fikir tentang hisab dan amal perbuatan. Hadis yang ke-16 tadi menjelaskan kepada kita bahawasanya manusia itu nanti, hadis tadi menjelaskan kita tentang hari itu nanti akan ada pengumpulan di padang mahsyar. Kita akan dikumpulkan. Hadis tadi yang ketiga kita dapat belajar betapa tingginya rasa malu yang ada pada golongan wanita di zaman Nabi SAW. Sampai kat Aisyah dia malu dengan hadis tadi. Kan dia dalam keadaan tidak berpakaian. Nak menunjukkan bahawa mereka ni sangat sensitif dengan perkara-perkara yang sebegitu. Okey. Habis dah untuk kesemua hadis, 16 hadis dalam bab takut ni. Jadi sebelum kita pergi hadis tentang bab ke-54, ada sebarang persoalan, ada sebarang pertanyaan yang kita boleh kongsi sama-sama, yang boleh kita manfaatkan. Habis selesai 16 hadis Nabi SAW dalam bab ke-50, bab takut. Baik, ada pertanyaan, soalan sebelum kita pergi kepada bab yang berikutnya? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Puan Taidah. Tadi yang hadis berkenaan 4 perkara tu kan, yang tentang ilmu. Macam mana kalau orang tu dia beralasan dia tak nak belajar sebab dia tak nak belajar dengan alasan tak nak persoalkan dengan ilmu. Jadinya dia pilih untuk tak payah tahu. Macam mana kita nak counter balik? Okay, terima kasih Ustaz. Dia kalau dia tak nak belajar pun nanti Allah akan soal dekat dia dari sudut tu. Allah akan soal dari sudut, engkau ada masa, kenapa kau tak gunakan untuk belajar? Kau ada harta, kenapa kau tak gunakan untuk belajar? Sebab menuntut ilmu ini dalam hadis Nabi yang sahih, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib. Ilmu ni kena lihatlah, kena bahagikan mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah. Tetapi menuntut ilmu itu untuk kenal Allah memang wajib. Jadi hadis tadi bukanlah bermakna untuk kita mengelak daripada kita tak nak menuntut ilmu. Hadis tadi hadis yang berbentuk memberikan ancaman kepada kita, memberikan ketakutan kepada kita tentang penghisapan di hari akhirat. Kalau dia tak menuntut ilmu pun dia akan dihisap oleh Allah. Sebab menuntut ilmu tu adalah satu kewajipan. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada soalan lain? Ada lagi satu Ustaz. Ya. Kan kalau kita dah bertaubat, macam mana kita nak tahu Allah terima taubat kita? Sebab kadang kita rasa macam malunya kan kalau Allah reveal semua kita punya apa yang kita buat. Sebab ini di bawah tajuk yang bumi jadi saksi pula Ustaz. Macam mana maksudnya kalau kita dah bertaubat tu pun memang benda tu akan dibangkitkan juga ke Ustaz? Ya. Ada dalam hadis Nabi SAW, hadis yang Nabi menyebut tentang manusia dihisap. Ya, Allah Ta'ala akan minta kita buat pengakuan tentang dosa-dosa yang kita buat. Cuma orang yang bertaubat, orang yang benar-benar beriman, yang ada buat salah silap, Allah hisap, Allah bangkitkan balik dosa bukan untuk diberikan balasan azab. Tetapi Allah mengungkit
niatkan semula tentang dosa itu adalah Allah Ta'ala nak menunjukkan rahmatnya, nak menunjukkan pengampunannya. Bukan Allah hisap balik semula tu, tanya balik kerana Allah Ta'ala nak azab kita, tak. Sebab kita dah bertaubat, Allah dah tutup dosa tu, Allah dah ampunkan dosa tu, tapi Allah nak tunjukkan depan-depan kita yang Allah Ta'ala ni mengampunkan dosa-dosa kita sebenarnya. Sebab sekarang kita tak tahu Allah ampun ampun ke dosa kita, tetapi kita kena yakin Allah Ta'ala tu bersifat Maha At-Tawwab, penerima taubat. Allah tu bersifat Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Allah akan menerima taubat kita. Okay. Tetapi kita tak berdepan lagi dengan Allah. Nanti di akhirat bila kita berdepan dengan Allah, bayangkan di depan-depan kita Allah Ta'ala mengisytiharkan, aku telah mengampunkan segala dosa-dosa kamu. So macam mana perasaan kita? Kita akan rasa lebih teruja kan. Kalau kita baca dalam hadis tu, adalah orang tu dia sujud pada Allah. Hadis sahih tu. Dia sujud pada Allah ketika Allah Ta'ala bagi buku amal dia kali kedua. Dia tengok dosa-dosa tadi telah Allah ganti dengan pahala, dengan pengampunan. Maka dia sujud ketika itu Allah buka tirai. Allah buka tirai, semua orang nampak, oh dia sedang sujud. Maka semua orang puji dia. Weh, best kan dia sujud. Faham tak? Maksud di situ Allah Ta'ala nak menunjukkan secara jelas depan mata kita macam mana Allah memberikan pengampunan dosa. Kita memang akan malu untuk bertemu dengan Allah tentang kesalahan-kesalahan kita. Tetapi nanti kita akan belajar satu bab yang lain, kita kena belajar bab rahmat pula. Kita kena belajar bab harap pula. Jadi kita belajar bab takut. Nanti kita belajar bab nombor 51. Kita akan belajar bab macam mana kita ada harap, membina perasaan hope pula. Perasaan harap pula. Ni bab takut, 50 bab takut. 51 bab harap. Ya, kita takut dosa yang kita lakukan. Tapi dalam masa yang sama, kita diperintahkan bertaubat. Allah buka peluang taubat tu, dia membina harapan dekat situ. Lepas tu nanti kita belajar bab nombor 52. Bab nombor 51, bab nombor 52 dia akan cerita tentang bab nombor 52 dia cerita tentang rojak lagi, pengharapan. Bab 53 tu dia buat satu bab kombinasi antara takut dengan harap. Kombinasi antara takut dengan harap. So macam mana kita nak gunakan dia? Kita takut pada Allah. Tapi takut kita tu sampai kita rasa aku dah tak ada harapan untuk Allah ampuni. Tak. Islam bagi ruang untuk harap. Jadi macam kes tadi tu, kita bertaubat dengan sebenar-benar taubat, yakin pada Allah. Jadi kalau kita nak tahu taubat kita Allah Ta'ala terima, ada perubahan dalam diri kita. Tapi kalau kita jatuh lagi juga sekali lagi, taubat balik pada Allah. Taubat balik pada Allah. Sentiasa taubat pada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, Baik, ada ya. Macam kalau sesuatu dosa itu diampunkan, tapi dia akan tetap di hadapan Allah, dosa itu akan dibangkitkan juga atau akan disoal dan sebagainya lah. Tapi ada keadaan di mana dosa tu di-delete terus. Maknanya dihapuskan daripada buku, tak akan dibangkitkan, disoal. Ada tak keadaan macam tu, Ustaz? Okey. Kita kena bezakan tentang penggunaan perkataan soal. Soal tu maksudnya hisab. Dia semua manusia akan dihisab oleh Allah. Cuma bezanya ada hisab yang susah, ada hisab yang senang. Macam kita baca contoh kalau kita ada kalau kita baca dalam surah Al-Mutaffifin kan, ada Allah kata siapa yang dapat dengan tangan kanannya fasaufa yuhasabu hisaban yathira. Okey. Hisab orang mukmin dia bukan hisab berbentuk soal jawab, berbentuk kenapa kau buat. Dia bukan dalam bentuk argument. Kenapa kau buat? Kenapa kau buat? Hisab orang mukmin
Allah hanya paparkan. Faham tak? Hisab orang mukmin ni Allah hanya paparkan. Paparkan saja apa catatan yang telah tertulis tentang dosa yang kita buat, amal kita buat, dipaparkan. Apabila dipaparkan, bukan Allah bertanya, kenapa muka surat ni kau buat dosa sekian? Bukan diargue untuk dihisap dengan minta pertanyaan tu. Tetapi yang dipaparkan tu sekadar papar, tetapi Allah sebenarnya ingin kita membuat pengakuan. Ada hadis tersebut. Allah ingin kita buat pengakuan. Ta'rifu, kamu mengaku tak dosa kamu buat, orang mukmin dia akan cakap benar. Di hujung semua dah buat pengakuan tadi, Allah Ta'ala akan berikan kesimpulan daripada buku tu, Allah akan tunjukkan Allah telah menukar dosa-dosa tadi dengan kebaikan. Itu ada hadis yang sahih. Dan memang ada salah satu nama-nama Allah Al-Husna macam Al-Afu, Allah Ta'ala memadam dosa-dosa kita. Cuma Allahu Ta'ala alam, setakat ni saya tak tahulah, mungkin saya sendiri yang tak tahu bagaimana bentuk dosa itu dia dipadam. Itu tak tahu. Lepas tu saya pun tak tahu, tidak mendapat maklumat tentang dosa yang dipadam tu nanti di akhirat Allah buat macam mana. Wallahu ta'alam, tak ada maklumat tu. Setakat ni yang ditemui. Maksudnya ayat Quran tak cerita tentang padam dosa tu macam mana, hadis pun tak cerita padam dosa tu macam mana. Wallahu ta'ala alam. Jadi tak dapat nak jelaskan maklumat tu tentang adakah dosa yang telah dipadam itu Allah hisap tak hisap. Wallahu alam. Tapi ada tak hadis yang kata dosa tu akan dipaparkan? Jawapannya ada. Dipaparkan. Ustaz, macam mana yang kalau Allah, ada tak situasi Allah tu dia tutup aib hamba dia masa hari? Ada? Ada. Hadis yang ni, dia ada satu hadis Kalau yang tutup aib tu maksudnya macam mana Ustaz? Okey, terima kasih. tutup aib tu maksudnya Allah tutup dosa kita daripada orang lihat. Nanti di hari akhirat, waktu dekat mahkamah, waktu Allah bicarakan, Allah akan bicarakan secara tertutup. Maksudnya dia tidak dibicarakan secara terbuka. Orang mukmin ni Allah panggil dia, Allah akan letak satu tirai. Hadis tersebut. Allah letak satu tirai antara dia dengan Allah je. Orang lain tak nampak apa yang berlaku. Itu dipanggil Allah menutup. Sebab waktu Allah dengan dia, maka dia akan nampak pahala dia, dia akan nampak dosa dia buat. Dosa tu aib lah. Jadi orang lain tak nampak dosa apa yang dia buat. Bayangkan kalau dipaparkan dosa tu di depan orang ramai. Orang akan tahu. Oh, rupanya dia ni. Tapi Allah tutup dosa tu antara dia saja dengan Allah. Maka para ulama hadis. Okey, saya nak kena tunjukkan hadis tu pada tuan-puan. Sekejap. Okey, kejap saya nak kena tunjukkan hadis tu. Kejap kalau sempat sekejap saya tunjukkan. Tapi saya tengok waktu kita dah pukul 11.53. Sekejap. Kalau boleh macam mana untuk capai status ni? Status dia, kita kena jaga aib orang ketika kita di dunia. Kita salah satu kelebihan dia, kita kena kejap. Mana yang PDF? Kejap. Kita kena tutup aib orang lah sekejap. Saya tunjukkan nota tu dekat sini. Saya ada banyak nota saya boleh kongsikan. Sekejap. Soalan puan ni sebab saya nak jawab juga soalan yang tadi tu. Sekejap. Allahumma salli ala Muhammad. Sekejap. Okey. Jadi macam ni lah. Kejap. Saya dah lari dah punya maklumat sekejap. Okey, kejap. Okey, begini. Sekejap saya bukakan. Ada, maklumat tu ada, saya boleh kongsikan. Sekejap. Alright, kita tengok tajuk ni sekejap Okey, yang lain tu boleh bersiap sedia untuk tanya kejap. Saya tengokkan tajuk, mana tajuk tentang akhirat. Okey, sekejap. Sekejap Alam barzah akhirat. Alam nota. Okey, saya tunjukkan nota dia sekejap. Okey, sekejap Okey, tuan-tuan dan perempuan, nampak tak nota yang saya nak paparkan pasal akhirat ni? Nampak tak? Nampak tak tajuk dia? Akhirat nampak? Nampak Ustaz, nampak.
Okay, nampak sekejap. Saya tunjukkan hadis dia. Okay, tajuk ni sebenarnya kami dah belajar. Kami dah belajar tajuk tentang akhirat ni, tentang hadis tadi. Okay. Catat amal. Okay. Saya tunjukkan hadis ni sekejap ya. Kita ambil 1-2 minit kita sambil-sambil tu boleh rehat sekejap. Saya tunjukkan hadis ni sekejap. Okey, kejap. Oh, hisap dah lari dah tadi hisap. Okey. Okey, saya tunjukkan hadis ni. Saya boleh je baca hadis tadi tu. Cuma saya nak tuan-tuan tengok dan moga-moga tuan-tuan lepas ni belajarlah tentang akhirat tu. Tajuk ni kita dah habis dah sebenarnya. Saya dah buat dekat beberapa siri dah, belas siri juga. Dah buat pada bulan yang lalu. Di sini. Ada recording Ustaz yang dah lepas ni? Ada kok dekat YouTube kok. Ni hadis dia. Ni bawah tajuk Riyadhus Salihin Ustaz. Tak. Ini bawah tajuk alam akhirat. Alam akhirat saja. Ni. Kalau kita baca dekat sini. Okey. Ini hadis dia. Hadis, siapa nak cari hadis dia boleh tengok hadis hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Bukhari dan juga hadis riwayat Muslim ada. Okey, ni nanti kita akan baca dekat hadis nombor 433 Riyadhus Salihin bab nombor 51 nanti. Ada nanti dalam bab rajak ada dekat Riyadhus Salihin. Ni hadis dia. Hadis dia kalau kita baca dekat sini sesungguhnya Allah Ta'ala mendekati orang mukmin. Lalu Allah melindungi dan menutupi aibnya dari manusia dan Allah akan membuat dia mengakui dosa-dosanya. Lalu dia bertanya kepadanya. Allah bertanya kepada manusia itu, engkau tahu tak dosa kau buat ni? Apakah kau tahu dosa ini? Apakah kau mengetahui? Allah tanya dia supaya dia mengaku. Sehingga apabila dia telah mengaku dosa-dosanya itu. Ni kat sini. Apabila dia telah mengaku dosa-dosanya itu. Dan dia tahu aku habis. Kan? Dosa kan? Dia akan rasa binasa. Maka Allah pun berfirman. Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya aku telah menutupi dosa itu bagimu di dunia dan sekarang aku mengampunimu. Kata Nabi SAW. Lepas tu Allah pun berilah kepada dia kitab catatan amal kebaikan dia. Inilah yang kita sebut tadi tu. Allah akan buat dia mengaku. Allah paparkan dosa tu, Allah akan minta dia mengaku. Tapi Allah tidak argue dia lah. Kenapa kau buat macam ni? Kenapa kau buat tak? Allah minta dia mengaku je. Dia mengaku, lepas dia mengaku, Allah Ta'ala kata, dosa ni aku dah tutup dekat dunia. Di akhirat pun kata Allah, aku pengampunimu. Lepas tu Allah berikan buku amal. Ini hadis-hadis yang sahih. Nanti kita baca nanti dekat The Salin ada. So dekat sini hadis ni menunjukkan apa? Dosa tu akan dipaparkan tak? Dosa tu kita tahu Allah minta kita mengaku. Ni yang tentang tarik kalau ikutkan hadis ni yang Allah tarik hijab tu. Ni. Hadis ni lah. So hadis ni nanti kita akan baca dekat Riyadhus Salihin ada. Okey, hadis ni dalam kitab ulasan Riyadhus Salihin mengatakan hadis ni nak menunjukkan apa? Dia punya pengajaran dia. Pengajaran dia. Sekejap. Pengajaran dia, Allah Ta'ala ni kalau ke orang beriman ni Allah tutup aib dia di dunia, di hari akhirat. Kedua, pengajaran dia, orang yang beriman dia tidak akan berdusta di dunia dan di hari akhirat. Yang ketiga, pengakuan dapat menghapuskan kesalahan. Yang keempat, perintah untuk menutup aib orang lain semampu yang mungkin. Itu kelebihan dia. Kalau puan tanya, macam mana kita nak tutup aib kita nanti di hari akhirat dengan dosa yang kita lakukan? Jawapannya dekat dunia, kita kena tutup aib orang terlebih dahulu. Allah akan tutup aib kita nanti di hari akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, hadis ni dalam bab berapa ya Ustaz? Dalam kitab Riyadhus Salihin, bab nombor berapa? Bab nombor 51, hadis nombor 433. Okey. Maknanya kita akan belajar lah benda ni kan? Kita akan. Kita akan belajar di dalam bab harap. Lah. Okey. Alright. Kita akan belajar nanti insya-Allah. Okey.
Baik, kita terus kepada bab yang berikutnya, bab menangis. Bab keutamaan kita menangis. Oh, jam pun dah pukul 12 ni. Ustaz, Ya. apa ni saya nak tanya. Bab kita kena berbaik dengan jiran tu. Kalau jiran kita tu dia non-Muslim, anak-anak kita kan bising apa semua. Jadi dia report apa semua. Tak selesa apa semua. Tapi rumah kita tak kacau dia. Tu macam mana tu Ustaz? Anak dia apa? Tak, maksud saya macam anak-anak saya buat bising apa semua. So dia buat report lah. Dia kata mengganggu ketenteraman dia lah apa. So itu adakah salah satu kita mengganggu jiran kita juga? Okey, kejap ya. Kejap. Saya nak tutupkan ni. Okey, begini. Orang yang bukan Islam, kita kalau dia termasuk di bawah istilah jiran, dia memang termasuk di dalam bab kita diperintahkan berbakti kepada jiran kita. Okey, walaupun dia non-Muslim. Okey, jadi salah satu tanggungjawab kepada jiran kita adalah kita kena membuat kebaikan kepada dia lah. Okey, kebaikan kepada dia. Macam hadis Nabi SAW bersabda, nanti ada satu bab yang khas dalam Riyadhus Salihin. Nanti kita kalau kita belajar bab nombor 39. Ada bab nombor 39 dalam Riyadhus Salihin. Ada satu bab yang khas tentang bab jiran tetangga. Okey, dalam hadis Riyadhus Salihin, siapa yang ada buku dia buka bab nombor 39, dia akan jumpa hadis nombor 308. Memang Nabi pesan. Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu. Nabi kata sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia tidak menyakiti jiran dia. Dalam hadis yang lain, Nabi kata falyuhsin ila jarihi. Hendaklah dia buat baik kepada jiran. Okey. Kita tidak menyakiti jiran kita, kita buat baik pada jiran kita, salah satunya adalah kita menjaga ketenteraman lah. Jadi apa yang dibuat oleh anak kita tu, pertama ialah nama pun budak-budak, anak-anak kan. Memanglah anak ni dia tak tahu apa-apa. Jadi sepatutnya jiran, dia kena faham lah itu budak-budak, memanglah budak akan buat bising, akan bermain. Cuma kita yang Muslim ni, kita cuba nak buat baik kepada jiran dalam bentuk, macam tadi itulah, tak apalah kita pesan pada anak kita supaya dalam rumah je bising. Kat luar-luar, janganlah sampai nak terpekik, terlulung sebagainya kan. Jenis macam rumah Datuk Nurul, memang rumah ni jenis terbuka macam tu kan. Contoh. Jadi kita ambil tindakan dengan kita membetulkan keadaan. Moga-moga tindakan kita tu, kita termasuk di kalangan orang yang beriman kepada Allah, beriman juga kepada hari akhirat. Itu pun ibadat sebenarnya. Buat baik kepada jiran tu, tak menyakiti jiran pun adalah satu kebaikan yang Allah beri kepada kita. InsyaAllah. Moga-moga kita ambil tindakan tu lah. Tapi sampai report polis sampai tu, yelah kan, orang yang bukan Muslim ni dia tak tahu hakikat buat baik pada jiran tu juga. Tetapi salah satu cara kita buat baik juga kepada jiran adalah dengan kita bersabar terhadap kerenah jiran. Itu pun termasuk buat baik. Ini kata-kata ni disebut oleh, tak silap saya, satu asar daripada tabi'in. Maknanya kita buat baik kepada jiran tu bukan bermaksud kita beri dia buah ke semata-mata, tak. Buat baik kepada jiran juga termasuk kita bersabar di atas karenah jiran pun termasuk buat baik kepada jiran. Wallahu ta'ala a'lam. Okay. Ada soalan dekat chat ni sekejap. Okay, dah nak habis dah. Okay. Pada bila masa kita perlu beristighfar ataupun kita perlu solat taubat bagi dosa kecil atau dosa besar? Okey. Kalau dosa kecil, kita amat digalakkan untuk beristighfar.
dia taubat ni sebenarnya dosa kecil pun bertaubat, dosa besar ni apatah lagi bertaubat. Okey. Cuma dosa-dosa kecil dia boleh dihapuskan dengan solat, dengan bertasbih, dengan berzikir, dengan berpuasa, dengan bersedekah. Dosa kecil dia boleh dihapuskan melalui amal-amal soleh. Dengan berwudu boleh. Cuma kalau dosa besar, dia tidak boleh tidak mesti kena mengikuti jalan taubat nasuha. Dosa besar tak boleh dihapus hanya dengan puasa. Tak boleh dihapus hanya dengan solat. Dosa besar mesti dihapuskan dengan jalan taubat nasuha. Nak taubat nasuha, kalau ada kitab Riyadhus Salihin, tolong rujuk bab yang kedua. Tajuk bab kedua tu cerita tentang taubat. Jadi dalam bab kedua tu, Al-Imam Nawawi, dia ada tulis beberapa syarat-syarat taubat nasuha. Kalau kesalahan itu antara dia dengan Allah saja, ada 3 syarat. Kalau taubat itu melibatkan, dosa dia melibatkan anak-anak Adam yang lain, maka dia akan ada 4 syarat. Jadi kena rujuk kitab Riyadhus Salihin bab yang kedua. Kalau kita buat dosa kecil kita nak taubat, lagi digalakkan. Sebab bertaubat ni, dia bertaubat daripada segala dosa. Tetapi kalau dosa besar, ia mesti dengan melalui taubat. Tapi dosa-dosa kecil dengan amal-amal ibadat yang lain pun kita boleh hapuskan dia. Okey. Ustaz, Ya. okey, bab taubat tu kan macam contoh kita buat solat taubat ke tak pun istighfar, kita boleh tak buat general, maksudnya segala dosa-dosa dulu tak, ataupun kita macam mentionkan maksudnya okey kita buat solat taubat ni untuk kita sebelum ni pernah tinggal solat ke, macam tu. Sebab macam kalau zaman kita dulu-dulu kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita dah buat kan. Semualah, semua. Kita maksudnya kita general taubat je lah. Kita taubatlah. Taubat pada dosa-dosa yang terdahulu kita masuk sekali. Taubatlah. Taubat semua Tak payah dosa-dosa. spesifik lah, maksudnya okey aku buat solat taubat ni sebab aku sebelum ni pernah macam ni tak payahlah. Allah Maha mengetahui. Dosa kan? Semualah, semua. Ya Allah, kita niat kita bertaubat daripada dosa-dosa yang lalu, kita kena tinggalkan, niat semua. Lepas tu solat, lepas tu buatlah solat sunat taubat. Ustaz, kalau dosa dengan anak-anak Adam ni, tak kata hapus lagi, kita tak minta ampun, minta maaf dan ke? Nanti ada cara lain tak Ustaz? Macam mungkin kita tak sedar ke kita? Okey. Jika dosa dengan anak Adam, memang kita kena minta, kalau bentuk harta, kita kena minta halalkan ataupun kita ganti. Kalau bentuk maruah, kita kena minta maaf. Ataupun kita kena counter balik semula. Kalau sebelum ni kita burukkan seseorang, kita kena cerita kebaikan dia pula. Tapi kalau kita tak tahu insan itu berada di mana dan sebagainya, kita buat kebaikanlah kepada dia. Kita boleh buatkan pahala untuk dia. Buatkan pahala untuk dia macam kita bersedekah. Kita niatkan ini adalah untuk mana-mana manusia yang aku pernah melakukan dosa, ya Allah. Macam tu cara dia. Kalau boleh cari dululah. Kalau tak mampu, dengan kita buatkan pahala untuk dia. Sebab nanti di hari akhirat, cara kita nak minta maaf kepada orang itu, diambil pahala kita, diberi kepada orang itu. Jadi sebelum pahala kita tu diambil nanti di hari akhirat, kita buatlah kebaikan untuk insan itu. Buat kebaikan. Kalau kita boleh minta maaf, itu memang lagi dituntut di dalam agama. Cuba minta maaf, tak perlu kita spesifik lah. Takut nanti akan bertambah lagi kesan mudarat dekat dia. Kita sebut umum saja, minta maaf ya. Kalau selama kita bersahabat ni, ada salah silap, berjiran ni, minta maaf. Moga Allah memberikan pengampunan. Tapi kalau disyaratkan, boleh saya maafkan, tapi awak kena bagi tahu balik dekat grup WhatsApp tu sebenarnya apa. Kita kena buat tu. Kan? Kena nyatakan balik dalam media sosial, ini semua adalah fitnah. Kita kena buat. Sebab itu, waktu besar, waktu kena jaga dosa-dosa dengan anak-anak Adam.
Jangan dibuat. Nanti kalau dalam Riyadhus Shalihin, kita akan belajar dekat bab, dia dekat bab yang 300 lebih. Nanti kita akan jumpa bab yang hujung-hujung, tajuk tentang larangan, termasuk dosa-dosa dengan anak-anak Adam. Wallahu ta'ala a'lam. Memang kita tak boleh, kita rasa menyesal dan kita berserah diri pada Allah, mengadu pada Allah, memang tak boleh Ustaz. Tak boleh. Sebab itu dia memang syarat dengan anak-anak Adam. Dia, kalau kita dengan Allah, 3 syarat saja. Kita menyesal apa yang kita lakukan, ayyan dima, menyesal, kita kena tinggalkan dosa tersebut, lepas tu kita kena berazam, ayyan zima ayyauda ilaihi abada. Kita kena berazam untuk tak nak buat semula. Tapi kalau dengan manusia, kena ditambah satu lagi syarat. Dengan syarat tadi. Tak maaf lah. Kalau tidak, nanti kita akan berhadapan dengan hadis muflis di hari akhirat. Kita akan jumpa balik dengan orang itu. Kita akan bagi pahala kita kepada dia. Kalau pahala kita semua dah habis, nanti kita ambil dosa orang itu, kita pula yang akan pikul. Itu dia panggil hadis muflis. Jadi kita perlu minta maaf. Kalau tak dapat jumpa, kita buat kebaikan lah pada dia. Sedekah ke atas nama dia. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Berkaitan dengan bertaubat ni. Jika kita ada buat kesilapan yang kesilapan besar lah pada orang yang telah meninggal dunia. Jadi antara cara yang kita boleh buat, adakah hanya bersedekah dan kita kena sebut nama yang si mati ni lah. Ya. Kalau dia berbentuk maruah, kan, kita boleh je untuk kita counter balik semula. Contoh kalau yang orang tu dah mati, dah meninggal. Kalau dah bentuk maruah, kan, kita selama ni kita buruk-burukkan dia, selama ni dekat taman kita, dekat tempat kita, tempat kerja ke apa, kita kena counter balik. Kita kena bersihkan dia, nama dia balik semula. Sebenarnya si arwah ni dia orang baik, saya yang banyak buruk-burukkan dia. Dia sebab kita kena counter balik yang setelah sebelum ni kita telah jatuhkan maruah dia, kita kena bersihkan nama dia. Itu cara yang kita kena buat. Lepas tu kita buatkan pahala untuk dia. Lepas tu yang tadi tu ialah kita niatlah pada Allah, ya Allah, aku sedekahkan sekian-sekian untuk si fulan bin si fulan ini. Buatkan dia pahala untuk dia. Boleh? Kat situ. Tapi kalau dia bentuk harta, kita boleh ganti balik semula dengan kita wakafkan untuk atas nama dia, ataupun kalau ada waris-waris dia, boleh juga kita memberikan kepada waris-waris dia. Satu lagi Ustaz, saya pernah terdengar orang kata jika kita buat kesilapan pada seorang yang telah meninggal dunia tu dan kita ingin bertaubat tu, kita berbuat baik pada keluarga si mati tu. Adakah benar? Terima kasih Ustaz. Itulah kata macam tadilah, harta tu boleh dipulangkan balik kepada pada si mati tadi. Tapi kepada dia tu sendiri, kalau kita contoh kalau bentuk maruah tadi, kita kena bersihkan nama dia sebab nama dia masih lagi tercalit. Contoh, faham kan? Tapi kalau bentuk kebaikan yang lain, kita berbaktilah kepada ahli keluarga dia. Itu pun termasuk padanya. Tapi kalau isu maruah tadi, dia mesti, sebab syarat dia mesti minta maaf, mesti sekian-sekian. Dia kena, yang bab-bab tadi tu kena disettlekan dulu. Lepas tu cara lain, baru kita buat kebaikan kepada ahli keluarga. Kalau kita buat kebaikan pada ahli keluarga dia saja, tapi namanya belum dibersihkan kepada jiran-jiran, kepada tempat-tempat lain pun tak boleh tu. Jadi kena. Lepas tu hati-hati dalam bab jatuh, jaga maruah orang lain. Sangat berat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya berkenaan dengan hukum orang yang berhutang dengan kita. Kalau saya pernah dengar orang katalah kalau orang berhutang dengan kita, kalau dia tak bayar kita, macam kita lebih baik kita halalkan saja sebab nanti dekat akhirat
dia akan menyusahkan kita. Betul ke pendapat tu Ustaz? Dia akan menyusahkan kita maksud dia? Maksudnya dia akan cuba macam nak orang kata mencari kita untuk dia kita maafkan hutang dia. Macam tu lah lebih kurang yang dia hutang dengan kita tu. Maksudnya kita kena halalkan dia berhutang dengan kita. Betul ke Ustaz? Kalau kita tak halalkan jadi nanti dia menyusahkan kita nanti. Katalah kita nak masuk syurga, kita akan terhalang. Sebab sebab dia berusaha mencari kita. Macam tu saya dengar. Okey. Betul Ustaz? Apa yang cakap macam tu sebenarnya tidak berdasarkan kepada mana-mana nas sebenarnya. Kita bayangkan, kita yang tak bersalah tiba-tiba kita bersalah. Nampak tak? Allah Ta'ala ni dia tidak akan menzalimi kita sebenarnya. Kita ada hak untuk menghalalkan hutang. Kita ada hak untuk tidak menghalalkan hutang, itu hak kita. Cuma kita yang berhutang, nampak tak nota saya nak paparkan ni? Nampak tak? Nampak? Tak nampak nota saya nak paparkan ni? Tak nampak ya? Tak. Ni last kali saya jawab. Okey. Ini tajuk tentang 62 amal pembuka pintu syurga. Dia sayang kalau kita mempunyai hutang. Okey, sekejap saya tunjukkan. Last sekali saya jawab. Okey, begini. Dia sebenarnya bukan masalah orang tu akan cari kita. Kita tak bersalah, kita tak berdosa dengan orang. Kita akan terselamat. Dia yang tak bayar hutang tu, dia yang susah. Bukan kita yang susah. Tak ada. Apa yang cakap tu sebenarnya dia bercakap tanpa berdasarkan kepada dalil. Dia kan perkara akhirat. Ya, perkara gaib. Dia kalau kita berhutang, kalau orang berhutang dengan kita ambillah kesempatan untuk menghalalkan hutang. Sekejap saya tunjukkan. Mana nota pasal menghalalkan hutang tu? Okay, nampak tak nota depan ni? Nampak. Alright. Dekat sini. Okay, dekat sini dia ada pasal hutang. Nampak tak? Ni. Allah, bukan dah. Lari dah. Kejap. Allah, panjang dah. Kejap. Dia, kalau kita menghalalkan hutang, ataupun kita menghapuskan separuh hutang, Allah Ta'ala akan masukkan kita dalam syurga. Tengok dalil dia. Bukan kita susah. Okay, sekejap. Sekejap saya tunjukkan dalil dia. Kita bercakap satu fakta, kita kena berdalil. Okey, ni dalil dia. Sekejap. Ni dalil dia. Ni pun kita dah tamat dah. Masa bulan Ramadan dulu. Tajuk ni. Okey, tajuk dia amalan masuk ke syurga ni. Kalau kita jadi penjual pun boleh masuk syurga. Kita sebagai pembeli pun boleh masuk syurga. Kita yang mengutip hutang pun boleh syurga. Orang yang bayar hutang pun boleh masuk syurga. Caranya macam mana? Kalau kita tengok hadis ni, Nabi SAW bersabda, Allah akan memasukkan ke dalam syurga seseorang lelaki yang dia mudah dalam dia membeli, dalam dia menjual, dalam dia membayar hutang dan juga menagih hutang. Okey. Hadis lain kata seseorang lelaki akan masuk ke dalam syurga dengan sebab sikap toleransinya terhadap ketika dia membayar dan juga menagih hutang. Menagih hutang ni para ulama hadis kata sama ada dia halalkan ataupun sama ada dia kurangkan ataupun dia jenis kata tak apalah, engkau mampu bayar berapa kau bayar je lah, nak bayar janji kau bayar. Itu pun boleh dapat, itu pun boleh dapat kelebihan masuk syurga. Kita minta juga hutang tu, tapi kalau dah mati tu, kalau kita halalkan dan sebagainya, Allah memberikan kita syurga. Sebab apa? Sebab orang berhutang tu di dalam kesusahan, dia dalam kepayahan. Tapi cara kita ada tolak ansur dan sebagainya, Allah tak nak berikan kita jalan ke syurga tu. Ini hadis dia yang menunjukkan tentang membayar hutang dan juga mengutip hutang. Okey, faham Ustaz. Terima kasih Ustaz. Nak tanya, ya. Macam mana pula dengan galakkan untuk kita memaafkan orang lain, tapi dalam masa yang sama kita tahu kalau orang tu tak maafkan kita, nanti dia boleh ambil kita, pahala kita apa semua kan. Jadi macam mana nak balance tu antara kita nak maafkan orang tapi kita tahu kalau besok kalau orang tu tak maafkan kita, pahala kita akan diambil pula. Tak faham. Maksudnya kita kena maafkan orang. Sekarang ni siapa yang bersalah, siapa yang tak bersalah?
okey, kita digalakkan untuk memaafkan orang. Okey, kita dah maafkan semua orang. Tapi yang sebab salahnya kita kan, tapi kita tahu kalau contoh seseorang tu kita buat salah dengan orang tu akan datang di hari akhirat kan, dia boleh claim kita punya pahala. Betul tak Ustaz? Okey, macam ni. Sekarang ni kalau orang yang bersalah kepada kita, dia tidak minta maaf kepada kita, dialah yang akan menjadi beban. Kita tak ada beban apa-apa sebab kita tidak bersalah. Jelas tak? Tetapi kelebihan kita mengampunkan kesalahan orang lain adalah Allah akan memaafkan dosa yang kita buat pada Allah. Jelas tak kat situ? Dia kena tengok. Dia isunya macam ni. Kalau sekarang ni isunya puan nak tanya tentang kita kena maafkan orang ke ataupun orang tu perlu minta maaf? Isunya soalan dia. Soalan dari situ. Jika kita memaafkan orang lain yang buat salah, kita dapat kelebihan yang besar, Allah akan memaafkan kesalahan kita seperti mana Allah sebut dalam surah An-Nur. Ada ayat tu. Allah akan memaafkan kita semua disebabkan kita buat dosa pada Allah. Salah satu jalan Allah boleh maafkan dosa kita dengan kita memaafkan orang lain. Lagi berat kesalahan orang itu, lagi kita maafkan orang, lagi berat dosa kita tu Allah Ta'ala maafkan kita. Kat situ. Tetapi kalau orang itu yang tidak memohon maaf kepada kita, setelah kita memaafkan dia, selesailah. Tetapi kalau kita pun tak memberi maaf kepada dia, dia pun tak minta maaf kepada kita, maka orang yang bersalah itu, cara dia nak bayar adalah dengan dia memberikan pahala kepada orang yang dia bersalah itu. Kalau dia dah tak ada pahala dah, maka orang yang bersalah itu akan ambil dosa orang yang dia buat salah itu. Itulah dalam hadis muflis tu. Maksud saya silap. Maksudnya kita buat salah dengan dia. Okey. Nanti dia yang boleh claim pahala kita, betul? Betul. Yang hadis muflis lah. Jadi tapi kalau kesalahan dia pada kita dah maafkan semua. Okey, betul. Jadi macam mana nak balance? Nanti kita salah dengan dia tapi dia belum tentu dia maafkan kita. Tapi kita dah okey, macam ni. Semua kan. Kalau kita dah minta maaf, dia tak maafkan dia dengan Allah. Kita dah lepas. Faham tak maksudnya? Kita dah minta maaf pada dia, dia tidak maafkan kita, itu dia dengan Allah. Kita dari sudut bersalah tu, kita dah tak bersalah dah. Kita dah terkeluar daripada orang yang bersalah sebab kita dah memohon maaf. Jelas dekat situ. Faham Dia tak memaafkan itu dia dengan Allah Ta'ala. Tugas kita memohon maaf atas kesalahan telah pun selesai. Tapi sayang dekat dia lah. Dia tu dengan Allah lah. Tahu dengan ni. Apa? Saya memang takutlah dengan Ustaz sebab kalau kesalahan dengan Allah tu kita boleh terus direct pada Allah. Ya. Ini macam tergantung. Ya, tak apa. Kalau sebelum ini kita tidak tahu, moga-moga Allah ampunkan kita. Kita doa macam Rabbana la tu'akhidhna in nasina au akhtana. Sama ada kita terlupa ke, kita tersalah. Kalau benda yang kita tidak tahu, moga-moga Allah memberikan pengampunan kepada kita. Tapi setelah kita belajar, kita tahu, maka kita kena ambil tindakan. Wallahu ta'ala a'lam. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini sama juga kes ke kalau macam kita berhutang dengan orang and then hujung-hujung tu kita tak dapat cari dia and then kita wakafkan kita derma kat masjid ke surah ke atas nama dia in return that kita bayar hutang dia. Tapi kalau kita yang berhutang, orang yang kita hutang tu let's say dia kata dia tak halalkan, dia haramkan. So itu pun sama ke, itu antara dia dengan Allah. Kita dengan tu kita dah settle. Maknanya kita dah bayar hutang dia, tak jumpa dia, kita boleh sedekah kat surau, kat masjid. Tapi kalau yang kita berhutang ni, orang tu let's say aku haramkan, tak halalkan apa yang kau dah ambil tu, macam ni pula Ustaz?
ke sama juga ke itu Sama antara lah, dia dengan sama lah. Allah? Ya, itu antara dia dengan Allah. Kita dah usaha Alright. bayar, selesailah tugas kita. Alright. Thank you, Ustaz. Ya. Dia seperti mana kita gunakan hadis yang kalau kita bergaduh tak bertegur sapa 3 hari kan. Lepas tu Nabi kata salah seorang kena mulakan. So kalau kita dah bagi salam dekat dia untuk tegur dia tapi dia tak nak jawab salam kita, itu dia dengan Allah. Kita dah selesai dari sudut tanggungjawab menegur saudara kita terlebih pada 3 hari. Itu di antara contoh hadis yang boleh kita ambil manfaat. InsyaAllah. Tugas kita maafkan. Tugas kita memohon kemaafan, membayar balik kesalahan tadi. Tapi kalau dia tidak terima, dia tidak memaafkan, antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan Allah bayangkan Allah Taala tu sendiri memaafkan kesalahan hamba-hambanya. Nabi Muhammad SAW sendiri boleh memaafkan umatnya. Takkanlah kita ni manusia yang biasa tidak mau memaafkan orang lain. Itulah jawapan dia. Jadi kita ni sepatutnya kena tiru Allah. Kita kena tiru Nabi. Kan? Allah Ta'ala buka pintu taubat seluas-luasnya. Takkanlah kita manusia kita nak belagak sombong pada Allah. Memanglah kita kata kita ada hak untuk kita tak maafkan. Tetapi kalau Allah boleh memaafkan hamba-hambanya, kan? Nabi Muhammad SAW tidak berdendam kepada umatnya. Bahkan sifat lagi syafaat kepada umatnya tu. Kan? Nanti kita belajar bab menangis. Nabi sendiri menangis tahu kenangkan umat dia di hari akhirat. Takkanlah kita orang biasa ni melepaskan peluang tidak maafkan orang lain. Sedangkan memaafkan orang lain ini Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau ikut bahasa kasar kita, amboi, macam kau tu tak berdosa macam tu. Dia berat tau. Soalannya kalau kita buat analogi macam ni. Engkau dengan Allah kau berdosa tapi minta Allah ampunkan dosa. Tapi kalau orang lain buat berdosa kepada engkau, kau tak nak maafkan orang lain pula. Dekat situ jadi macam tak kena. Jadi kita belajarlah dari Allah. Kita tirulah Allah. Maafkan salah orang lain, maafkan dosa adik-beradik kita, maafkan dosa kawan-kawan kita, maafkan. Kita tak rugi apa tahu. Maruah kita tak rugi, tak jatuh standard kita maafkan orang. Tetapi darjat kita makin tinggi di sisi Allah dan Allah memberikan pengampunan dosa kepada kita. Dalil dia buka dalam surah An-Nur tu. Ada cerita Abu Bakar, dia memaafkan anak saudaranya Mistah. Allah memberikan pengampunan dosa. Dapat pengampunan dosa ni besar tau. Dapat pengampunan dosa ni besar. Jadi maafkanlah semua manusia supaya kita dapat pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tangguhkan pengisian kita pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Pada bab yang ke-54, keutamaan menangis. Jadi nota untuk minggu depan saya dah bagi kepada tuan-tuan pada minggu ni. Jadi gunakan insya-Allah untuk minggu yang berikutnya. Terima kasih banyak-banyak kepada semua, khususnya kepada penganjur kita Datuk Nurul dan ahli keluarga, rakan-rakan tuan-tuan dan puan-puan. Jazakumullahu khairan katsira, barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.